Alhamdulillah kita bertemu lagi, sambungan lagi ulasan saya ke atas sebuah fatwa yang diputuskan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan tentang aliran Wahabi, di mana dikatakan ia bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita sekarang masuk ke fatwa nombor 11, iaitu mempertikaikan fatwa-fatwa atau keputusan pihak agama. Ini macam cerita tentang saya ni. Tak boleh jadi. Sebab fatwa ni, dia orang mesyuarat pada 2014 kali, 2015 dua kali. Takkan saya kot. Kan, tapi macam saya ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu kata pepatah dalam bahasa Inggeris yang berbunyi, do not force people to respect you, instead earn your respect. Yang boleh kita terjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai jangan memaksa, jangan berharap orang secara automatik akan menghormati anda. Sebaliknya, berusahalah agar sifat hormat itu datang secara natural, secara biasa, secara natural, secara biasa daripada mereka. Maknanya kita jangan, baik sebagai seorang individu, jabatan ke mana-mana ke, kita jangan memaksa orang menghormati kita. Tapi sebaliknya, kita yang berusaha dengan akhlak yang baik, dengan ilmu, dengan disiplin, dengan kematangan, sehingga orang secara automatik akan menghormati individu itu ataupun jabatan tersebut tanpa dipaksa-paksa. Maka bagi saya, termasuklah dalam hal ini pihak berkuasa agama, hendaklah mereka sendiri, kalau dalam kes ni mengeluarkan fatwa ke apa ke, dengan sesuatu yang kita sebagai orang awam dapat menghormatinya. Okey, dan mengikutinya, ya. Saya teringat zaman 2003 dulu, zaman 2003, majlis ataupun jabatan fatwa salah satu negeri, bukan Negeri Sembilan, mengeluarkan satu fatwa, nipis saja, dalam satu bentuk risalah yang macam ni, ya. Okey, tapi tak apalah, nipis saja yang diedarkan di masjid-masjid surau-surau, di mana dalam fatwa tersebut ataupun dalam risalah tersebut difatwakan bahawa solat tarawih dalam bulan Ramadan hendaklah 20 rakaat, tidak lebih, tidak kurang, diikuti dengan 3 rakaat solat witir. Sesiapa yang bertarawih dengan jumlah yang selain itu, maka dia tidak bertarawih pada malam Ramadan tersebut. Bila saya dapat buklet itu, tengok pula daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri dengan Datuk Muftinya pun ada sign apa semua tu. Wah, balik rumah sampai terus buka laptop, ketuk, saya tulis apa yang menjadi asalnya satu risalah nipis sahaja. Saya tulis sampai menjadi sebuah buku. Okey, agak tebal, cuma ini lama dulu, saya tulis dulu 2003. Saya pun tak ada simpanannya sekarang, mungkin ada, tapi di laman web saya tak ada. Kenapa tak ada? Sebab alhamdulillah bila buku itu diterbitkan, kemungkinan besar telah pun sampai ke pengetahuan pihak Jabatan Mufti yang mengeluarkan fatwa tersebut, dan pada tahun seterusnya 2004 tidak lagi disebarkan risalah fatwa yang menetapkan jumlah 20 rakaat itu. Okey, jadi buku itu dalam bentuk Microsoft Word masih ada dalam fail dalam laptop saya, cuma kalau edisi bercetak saya rasa pun dah habis. Dalam website saya, laman web saya hafizfirdaus.com, saya tak letak di sana sebab saya tulis, mereka pun telah tarik balik fatwa itu, maka tak mengapalah. Jadi poin yang saya nak bawa ialah, pada asalnya, in the very first place, macam mana sebuah jabatan mufti kerajaan negeri, okeylah, kita tahu memang ada perbincangan ataupun perbincangan panas, nak buat 8 ke 20, nak buatkan 20, 8 ke 20 kan. Okey, sepatutnya Jabatan Mufti mengambil jalan yang kita kata adil, pertengahan, lalu berkata 8 pun boleh, 20 pun boleh. Yang penting kita mengimarahkan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan solat tarawih. Yang penting ada kekhusyukan, yang penting hadir secara berjemaah ke dan sebagainya kan.
Daripada bila ada konflik tu, boleh pula keluar fatwa bahawa tarawih ini 20 saja, tak lebih tak kurang, campur witir 3. Siapa yang buat selain tu, maka dia tidak bertarawih pada malam tersebut. Jadi macam mana kita orang awam nak menghormati jabatan mufti dengan fatwa mereka jika mereka mengeluarkan fatwa seumpama itu? Okey, ini tahun 2003. Okey, 2-3 tahun lepas pun mufti yang baru saya ganti bagi sebuah negeri lagi pula. Bila dia ganti, yang artikel pertama ditulis, sebab ketika itu sedang panas, sedang hangat diperbincangkan tentang logo capal tu, logo capal yang ada di songkok, di kopiah, di selendang, apa semua tu. Lalu dia pun menulis untuk menjustifikasikan penggunaan logo tersebut, dan dia berhujah dengan hadis-hadis bahawa para sahabat bertabaruk dengan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak melarangnya. Yang ni bertabaruk dengan air wuduk ke, bertabaruk dengan ludah ke, dengan pakaian ke, dengan rambut ke, apa ke. Kemudian beliau juga terangkan tentang ciri-ciri sandal. Okey, artikel itu ada saya letak dalam ketika saya mengulas dalam siri video ni, ketika saya mengulas ciri yang kedua tentang tabaruk, ya, di bahagian description saya ada letak artikel itu, ya. Jadi bila saya dapat keluar je artikel tu, terus buka laptop, saya tulis. Ketika itu saya tak buat video, jadi saya menulis rot ataupun kritikan ilmiah, ya, di Facebook saya. Sebabnya yang beliau tekankan ialah bolehnya bertabaruk. Kita tidak mempertikaikan tabaruk, tetapi yang dipertikaikan, betul ke capal itu, simbol capal itu merupakan bentuk capal yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya, kalau kita nak tabaruk ialah kita ada sesuatu yang benar-benar sahih milik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita simpan. Sebagai contoh, jika ada sahabat yang memiliki sandal Rasulullah, sebab Rasulullah ada sandal, ada khuf. Beliau bukanlah ada satu wardrobe yang penuh dengan kasut, kan? Okey, baginda bukanlah sedemikian. Lalu katakan ada seorang sahabat ada menyimpan sandal Rasulullah SAW, dan sahabat itu akan simpan dalam rangka tabaruk. Tapi memandangkan sandal Rasulullah satu je, sahabat lain tak ada sandal. Jadi mereka tak adalah pula lukis gambar sandal di serban ke di baju mereka sebagai tanda tabaruk. Okey, so macam mana mufti benda ni pun tak faham? Dia isu bukan tabaruk boleh ke tidak, dia isu logo itu betul ke ia merupakan sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita kaji hadis-hadis, ada cerita ialah tali di atasnya ke macam mana apa semua tu, kan, tak ada cerita bentuknya. So, where do you get the bentuk in the very first place? Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata betul itulah bentuk sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habis tu kaum musyrik yang lain pakai sandal design lain ke? Dulu bukan ada seorang pakai Reebok, seorang pakai Nike, seorang pakai Bata Power, seorang pakai Nosta ada lagi ke? Seorang pakai Skechers, seorang pakai Adidas, seorang pakai Puma, seorang pakai tu. Bukan. Kalau itulah simbolnya, yang lain-lain pun begitu juga. Kemudian boleh pula bawa hujah inilah, macam-macam lain lah, ya. Jadi, bila mufti pun tulis benda macam tu, macam mana kita nak respect? Nak tak nak, kita kena tulis balik bagi membetulkan kenyataan itu. Sebab mufti ni memang, mufti dan fatwa-fatwa mereka menjadi rujukan orang awam termasuk saya. Okey, jadi mereka sepatutnya memberi penjelasan yang memberi ilmu, kepuasan dan menjawab kekeliruan yang berada dalam kita. Sebab time tu logo capal tu sedang famous, kan. Orang pun bincang-bincang, so tak tahu macam mana. Lalu jika ada penjelasan daripada Tuan Mufti, ia menjadi sesuatu yang memenuhi kekeliruan, menjawab kekeliruan, bukan menambah lagi kekeliruan. Maka nak tak nak, kita orang awam terpaksa menulis, bukanlah untuk mempertikaikan, tapi untuk membetulkan bahawa apa yang ditulis itu salah. Termasuklah juga yang contoh, kan, solat tarawih tu. Nak tak nak kita, sebab bagi orang awam, ini ni daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri sekian-sekian.
ini ni 20 aja, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Macam mana tu kan? So tak sepatutnya ada fatwa seperti itu. Tak sepatutnya ada fatwa tentang capal itu bahawa ia boleh kerana bertabaruk, padahal tabaruk betul. Logo capal tu betul ke daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan? Jadi bila dipertikaikan fatwa-fatwa ini ialah bukan kerana kami orang awam yang mempertikaikan tu ataupun mereka yang dituduh Wahabi ni suka-suka, tetapi fatwa itu sendiri bila baca macam biar benar fatwa macam ni. Okey, lalu nak tak nak kita pun terpaksa menerangkan apa yang hak di sebaliknya, dan kita menulis secara terbuka biar orang awam sendiri yang menilainya, ya. Jadi sekali lagi kembali kepada ni, do not force people to respect you, but or instead earn your respect. Jangan paksa orang menghormati anda semata-mata kerana anda mufti, semata-mata kerana anda jabatan mufti. Orang pun kena hormat dan mengikuti apa saja fatwa yang diberikan. Sebaliknya, berusahalah dengan mengeluarkan fatwa-fatwa, yang ini saya sebut secara umum, mana-mana jabatan mufti sekalipun, berusahalah dengan mengeluarkan fatwa-fatwa yang orang baca, orang pun tabik spring, orang pun hormat, kan? Jadi ini dalam mana-mana jadi. Macam mana sekarang ini kan, yang sedang hangat berlaku ialah ada sebahagian penceramah selebriti yang main cakap aja kan. Yang kisah Fir'aun, sebelum jadi Fir'aun boleh masuk menyelam dalam sungai Nil, jumpa wali dalam sungai lah, boleh bincang apa semua tu. Wah, pandai pula scuba diving apa ya zaman tu kan. Manusia dibuat daripada cahaya dan sebagainya, dah banyak sangat kan. Jadi ada pula yang lain ke yang itu banyak juga. Sepatutnya bagi kami orang awam, jabatan mufti lah yang menegur penceramah tersebut. Okey, baik panggil ke, memberi teguran ke, memberi nasihat ke supaya menjaga. Tetapi apa yang zahir kelihatan, jabatan mufti yang sepatutnya bersikap proaktif, menegur, menasihati penceramah selebriti itu. Tapi sebaliknya yang kita dapati, mereka bersikap pasif, diam saja, sehingga nak tak nak orang awam macam saya dan juga yang lain-lain ke yang terpaksa bersuara bagi menerangkan bahawa perkara itu tidak betul. Okey, macam baru-baru ni sebenarnya banyak saya nak sebut kan. Okey, sebab macam saya kan, saya orang awam, saya kerja alhamdulillah bawa kapal terbang. Bila tak kerja bawa kapal terbang, saya main kapal terbang. Okay. Ini nama dia drone lah kan. Helikopter sebenarnya sebab ada ni kan. Jadi bawa kapal terbang, tak bawa kapal terbang, bawa drone. Bukanlah kita saja-saja nak buat video react macam ni, tapi bila perkara-perkara ini macam tersebar, sebab sekarang ni zaman media sosial, zaman internet, orang membuat satu kuliah di lokasi yang terpencil, lalu katakanlah dia mengajar perkara yang pelik. Sebelum tidur baca bismillah 21 kali. Bukan bismika amutu wa ahya. Tak, itu yang Nabi ajar. Tak. Petua yang saya ajar ni, sebelum tidur baca bismillah 21 kali. Dia cerita di satu tempat yang terpencil, yang mungkin hadir di situ 20 orang. Tapi sudah ada kamera yang ia dirakam dan disebarkan. Kemudian sudah ada pula banyak orang yang ambil, kemudian letak pula lagi dalam bentuk TikTok. Kuliah tadi mungkin 1 jam. Orang kita kuliah lama-lama dia dah boring dah. Tapi bila TikTok tu yang ada 3-4 minit saja, dia lagi banyak tersebar. Kemudian orang forward. Jadi satu perkara yang kita kata tadi tu bismillah 21 lah sebagai contoh ya, ataupun yang Nabi ajar baca pagi dan petang 3 kali, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim, hadis riwayat Imam Tirmizi. Siapa yang baca 3 kali pagi petang tidak ditimpa sebarang mudarat. Orang tu pula ajar 41 kali untuk dibaca kan. Jadi kenapa sengaja nak menyelisihi Nabi SAW? Tapi dia ajar tu tempat terpencil, yang hadir mungkin 30 orang. Tapi bila sudah ada rakaman dan ianya tersebar dan masyarakat pun akan ingat, itulah yang sebenar. Padahal kita sebagai ahli sunnah, kita menerangkan sunnah dan membasmi bid'ah. Yang sunnah ialah membaca zikir itu 3 kali pagi dan petang. Bukannya baca bila-bila masa 41 kali, kemudian dengan sekian kemujaraban. Maka apabila jabatan mufti tidak menegur penceramah-penceramah seperti ini,
Takkan kami nak duduk diam saja. Nak tak nak, kami terpaksalah menegur. Okey, jadi kalau Jabatan Mufti bersikap proaktif, mengeluarkan fatwa-fatwa yang bernilai, fatwa-fatwa yang bermanfaat, fatwa-fatwa yang sonok kita baca, menambah ilmu, menambah keyakinan, menjawab kekeliruan, memenuhi kekosongan, memenuhi kebingungan, dapat menjawab persoalan yang sedang kadang-kadang hangat diperbincangkan oleh para ulama, kita tidak akan mempertikaikannya, bahkan kita akan menghormatinya, kita akan forward fatwa tersebut. Okey, jadi gitulah. Okey, kembali macam sekarang ini, saya sedang ulas sebuah fatwa daripada Majlis Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Okey, fatwa ini saya ulas dan tuan-tuan dan puan-puan boleh menilai sendiri. Cuma, saya tetap menghormati Jabatan Mufti. Saya tetap memilih perkataan-perkataan yang selari ataupun yang beradab. Dan saya rasa Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, saya yakin memiliki ataupun telah membuat banyak perkara-perkara baik. Ya, sebelum ini seperti mengusahakan terbitan buku ini sangat bagus ya. Okey, mengusahakan. So, we respect you for this kind of effort. We respect you. This kind of effort kita siap promote dekat YouTube ya. Tapi bila this kind of effort, usaha macam ni, tak boleh lah. Okay, so honestly tak boleh lah. Sebab ini saya banyak tokoh-tokoh agama lain juga telah menegur tentang perkara ini. Sepatutnya, sebagai contohlah, Jabatan Mufti sendiri bila penulis tulis submit, you tengok draft tu, kalau you rasa okey pun kan, at least you cari penerbit lain boleh tak? Jangan ni, sebab yang ni itulah pandangan saya ya. Jadi okey, betul, daripada mengkritik sesiapa yang mempertikaikan fatwa-fatwa ataupun keputusan pihak berkuasa agama, apa kata pihak fatwa atau pihak berkuasa agama, mereka sendiri yang upgrade diri mereka dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang macam saya kata tadi, menjawab kekeliruan, menenangkan suasana yang panas, bersifat adil di pertengahan antara dua pihak yang sedang berkonflik, bersifat menyampaikan ilmu, bersifat menjawab kekeliruan, memenuhi kekosongan dalam fikiran, apa kan? Fatwa-fatwa seperti itu kita pun suka, kita pun respect. Fatwa yang seperti ini yang saya sedang ulas ini, saya rasa fatwa-fatwa lain oleh Jabatan Mufti, okey, mungkin yang satu ni yang patut disemak ataupun diteliti ataupun diperincikan ya. Tapi bila ada fatwa macam ni, ada dua masalah tau. Yang pertama, akan ada penceramah yang bila nak sampaikan topik bahaya Wahabi, dia nak play safe. Dia nak mengambil jalan selamat, takut kena video react. Maka dia pun baca saja sini. Dia ingat dia akan play safe lah. Tapi lepas tu kena juga balik. Itu yang pertama. Yang kedua, katakan orang pun baca. Sebab fatwa seperti ini, sebab Wahabi yang ada dalam 13 syiri ni, nanti saya nak bagi kesimpulan. Tadi saya bagi tahu awal-awal, macam tak ada kat Malaysia sebenarnya. Tetapi dengan adanya fatwa ni, secara tidak langsung telah mempromosi satu aliran nama Wahabi. Dan orang pun tanya apa Wahabi tu, dan dia pun mula mengkaji, atau dia mula mengkaji dari sumber lain. So seperti ini, ia secara tak langsung mempromosikan Wahabi. Okey, macam sekarang ni kan banyak ustaz-ustaz, apa-apa cerita je Wahabi, apa-apa cerita je Wahabi. Orang-orang yang jenis fikiran dia curious, ingin tahu apa dia ke, mereka akan buat research tentang Wahabi. Mereka akan Google tokoh-tokoh Wahabi Malaysia, keluar nama. Okey, aku nak dengar apa dia cakap. Dia pun dengar. Dia pun, okey je, bagus je. Kan? Jadi, secara tak langsung memperkenalkan tentang Wahabi tu. Jadi, ini pandangan saya. Itu sajalah ya. Jadi, saya ulangi ya. Don't force people to respect you. Instead, earn your respect. Okey. Jadi sekali lagi ya, saya yakin di pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri, baik Negeri Sembilan ataupun mana-mana, ada banyak fatwa-fatwa yang bermanfaat, yang bagus. Mungkin hanyalah 1-2 contoh yang saya bagi tadi tu yang mungkin
terlajak ke, kurang tepat ke, yang sebenarnya boleh diperincikan lagi ya. Saya yakin ada banyak lain yang bermanfaat, yang bagus, yang betul-betul menjawab persoalan umat dalam sesuatu persoalan itu. Baik, InsyaAllah kita sambung lagi ya. Sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kita main drone lah.